Baru 3 hari Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri, Dong Zong sudah menuntut kerajaan mengiktiraf sijil peperiksaan bersepadu UEC dan peruntukan kekal kepada sekolah persendirian. Tindakan Dong Zong atau Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia menuntut janji manifesto Pakatan Harapan itu menunjukkan kerakusan badan berkenaan. 就好像争取统考，这一个争取承认统考。 行动党的那个部长不曾沉默过，只是我们没有在报章上渲染，反而是选择在内阁的平台里面去大力争取，甚至于我们都已经取得一个共识，如果统考不承认，行动党甚至于不惜的退出政府，不做政府也罢，这个是基本的一个原则，我们一样的一个守住。 Dan bantahan saya lihat daripada sudut yang berbeza. Saya bersetuju kalau UEC diiktiraf ia akan menjejaskan perpaduan. Saya boleh terima hujah itu. UEC kalau diterima akan menjadikan sistem pendidikan kita huru-hara, ada dua sistem. Saya boleh terima. Kalau UEC diterima ini akan mengetepikan bahasa Melayu. Saya boleh terima. Tapi hujah saya, UEC tak boleh diterima. Kalau UEC diterima, kerajaan yang mengiktiraf UEC itu berlaku zalim kepada rakyat. Maksud saya begini. Mereka yang ambil UEC ni, setiap tahun anggarannya 10,000 saja. 10,000 ke calon. Cina dan adalah Melayu, India sikit-sikit yang Melayu UEC. Maksudnya mereka ini mula-mula mereka bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina. 6 tahun, darjah 1 sampai darjah 6. Itu yang dibenarkan oleh kerajaan. Apabila mereka habis darjah 6 di sekolah rendah jenis kebangsaan, mereka sepatutnya pergi ke sekolah menengah kerajaan. Sama ada yang menawarkan bahasa Mandarin ataupun yang menawarkan sastra Cina ataupun ke sekolah kebangsaan biasa seperti sekolah tinggi Kajang yang itu. Jadi mereka ini, pelajar UEC ini, ibu bapa mereka tak nak belajar di sekolah kerajaan kerana bahasa pengantarnya ialah bahasa Melayu. Mereka tak nak. Jadi mereka ini boleh dikatakan taksublah dengan bahasa Cina ini. Mereka nak belajar dalam bahasa Cina untuk pendidikan menengah. Jadi mereka ke sekolah persendirian Cina. Maksudnya mereka tak yakin. Kalau perkataan tu, mereka tak yakin kepada sistem pendidikan menengah kerajaan ini yang dikendalikan dalam bahasa Melayu. Mereka tak yakin. Mereka tak nak. Mereka nak dalam bahasa Cina. Tak apalah, pergilah. Sebab kita negara demokrasi, demokratik dan negara kita membenarkan liberalisasi dalam pendidikan. Tak apa, pergi. Dan mereka pergi. Mereka tahu akibatnya. Kalau ke sekolah Persendirian Cina, mereka tahu akibatnya tak boleh diterima bekerja dengan sektor kerajaan atau dalam sektor kerajaan, tak boleh melanjutkan pelajaran di universiti-universiti awam. Mereka tahu. Mengapa setelah lulus UEC ini, mereka nak masuk balik dalam sistem? Ini cukup tak adil kepada orang Malaysia yang berada dalam sistem. Dan lagi tak adil kepada anak-anak Cina yang berada dalam sistem. Maksudnya lepas 6 tahun di sekolah Cina, mereka berada dalam sistem kerajaan. Tingkatan 1 sampai 5 mereka belajar dalam bahasa Melayu. Yang tak nak belajar ni mereka ke sekolah Persendirian Cina. Tak apalah. Jadi di penghujung
Dongzong nak kerajaan iktiraf supaya anak-anak Cina dan juga ada Melayu sedikit ke India sedikit di sekolah persatuan Cina ini boleh masuk dalam sistem balik, bekerja dengan kerajaan dan juga belajar di IPTA. Cukup tak adil. Ia menzalimi pelajar-pelajar yang berada dalam sistem sepanjang persekolahan mereka. Dan saya pernah berhujah macam ni kepada rombongan Dongzong di Majlis Profesor Negara. 3 orang ini. Pensyarah dari tiga orang ini, wakil Dongzong ialah pensyarah dari Universiti Tengku Abdul Rahman. Saya kata rakus sekali, tamak sekali, nak untung sepanjang jalan. Jadi ini tak adil kepada anak-anak Cina. Sebab kalau lulusan UEC ni dapat masuk ke IPTA, sebenarnya mereka mengambil tempat anak-anak Cina yang setia pada sistem itu. Sebab di universiti masih diamalkan sistem kota. Kalau tidak diamalkan sistem kota, maka kita akan dapati satu-satu fakulti itu akan dipenuhi oleh pelajar daripada satu kaum saja. Sebab ada sistem kota, maka ada Cina, India, Melayu, orang asli dan sebagainya. Saya bertanya kepada wakil Dongzong, rakus sekali engkau orang ni. Mereka tak dapat jawab sampai akhir. Kalau kita kata ini akan menjejaskan bahasa Melayu, mereka ada jawapan. Ini akan menjejaskan perpaduan, mereka ada jawapan. Ini akan menduakan sistem pendidikan, mereka ada jawapan. Ini rakus sekali. Ini mengkhianati anak-anak Malaysia secara amnya yang berada dalam sistem. Setia dalam sistem. Engkau orang tak setia dalam sistem. Kan? Dan saya nak akhiri bahagian saya ni. Pada awal tahun ini, pengurusi Dongzong telah membuat kenyataan akhbar dalam The Sun bahawa mereka tak nak buang masa lagi lah tentang pengiktirafan ini. Mereka tahu takkan diiktiraf. Mereka nak gunakan masa ini, mereka nak menjelajah ke seluruh dunia untuk mendapat pengiktirafan UC ini di tempat-tempat lain. Maksudnya mereka dah tahu. Soalan saya, ia mengkhianati anak-anak Cina yang setia dalam sistem pendidikan negara itu. Itu tak dapat dijawab oleh Dongzong. Saya main dengan faktor itu saja. Sekian, terima kasih. Tidak mengagungkan negaranya sendiri. Ini dia. Ya? Dan hari ini, saya nak tekankan, saya bawa buku ini. Buku sejarah UEC. Ya. Cuba bayangkan, pelajar UEC sepanjang belajar menggunakan buku sejarah UEC, bukan sejarah Malaysia, tapi sejarah negara China. Yang anehnya, kerajaan kita, Kementerian Pendidikan kita, Menteri Pendidikan kita, daripada dulu, mulai pada 2011, ketika Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, menawarkan 17 orang guru UEC untuk dilantik sebagai guru di SJKC. Cuba bayangkan, guru yang belajar menghina negara Malaysia, menghina Sultan-Sultan dan Agung Malaysia sebab tak masuk. Guru ni diletakkan sehingga hari ini menjadikan dasar kementerian bahawa guru-guru bahasa Cina di SJKC adalah guru pada UEC. Jadi bagaimana? Inilah dikatakan barah perpaduan. Kenapa mereka guna ini? Sebab tidak mau
pelajar-pelajar UEC berjiwa Malaysia. Ini yang kita agung. Ya. Kenapa begitu reaktif Kementerian Pendidikan nak lantik guru? Sepatutnya kalaulah sekarang ni guru tak cukup, boleh lantik dari UEC dengan syarat hanya sebagai guru sementara, bukan guru yang tetap. Masa yang sama boleh buat program melatih guru-guru bahasa Cina daripada sekolah menengah kebangsaan yang juga ada pelajar Cina, ada pelajar Melayu, ada Kadazan, ada Iban. Kenapa mesti UEC saja? Ini kesilapan besar oleh Menteri Pendidikan, kesilapan besar berterusan. Padahal hari ini pelajar asrama penuh, ada 27 buat asrama penuh yang pelajarnya ambil bahasa Cina. Latih mereka. Di dalam buku ini tidak ada satu pun cerita mengenai Malaysia. Ya. Tak ada. Dan yang agungnya dinasti Ming cuba dilindung-lindungkan kekuatan ketamadunan kerajaan Melayu Melaka. Jadi ini yang dikatakan barah. Segala-gala yang bercorak ke Malaysia tidak dikehendaki oleh Don Zong. Apa juga kemudahan yang diberi pada SK, mereka tidak. Tetapi mereka masih kiblatnya ke negara China. Ini buku sejarahnya. Tak ada satu pun perkataan. Patutnya kalau guru buku sejarah Malaysia, tolong saya dulu pengarah buku teks. Setiap muka kita ada apa benda, apa yang kita nak agung, apa yang kita nak latih.